Kalau perancangan tersebut boleh menggunakan duit yang sedia ada dalam poket kita, maka kita sebenarnya tidak memerlukan pun wang iSinar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Anda bersama dengan saya lagi Azul Kamar Zaman dalam Shock Altruist. Kali ni special sikit sebab tiba-tiba je ada Shock Altruist kan. Manakala bulan 1 ni ramai yang tengah happy sebab dapat kelulusan dan ada juga yang tengah merancang untuk mengeluarkan wang KWSP daripada akaun 1 di bawah projek iSinar. Jadi kawan-kawan saya pun antara yang dapatlah, dan saya dengar diorang pun macam plan nak beli, ada nak beli PS5 lah, ada nak beli iPhone lah, ada nak tukar sport kereta lah dengan duit tersebut. Oleh itu, saya membawakan anda semua salah seorang perancang keuangan yang famous di media sosial dan dalam kalangan anak muda, iaitu Azra'i Muhammad. Assalamualaikum Azra'i. Waalaikumsalam. Terima kasih Azwar kerana sudi menjemput saya. Mungkin Azra'i nak cerita kepada penonton latar belakang Azra'i dan juga serba sedikit berkenaan dengan financial planning ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kewangan berhemah untuk semua yang sedang menonton. So, saya adalah Azra'i Muhammad, penulis pada buku 6 angka menjelang 25 dan juga sequelnya 6 angka menjelang Disember. Dan Alhamdulillah sejak 5 tahun yang lepas saya dah mula membantu anak-anak muda untuk mereka menguruskan kewangan dengan lebih baik sebelum kita melabur. So Alhamdulillah dengan jualan buku sebanyak 10,000 unit telah terjual dan beberapa ribu anak muda yang telah saya bantu, insyaAllah kita akan menjadi generasi di mana kita mula cakna tentang wang dan akhirnya kita akan menjadi generasi yang celik dengan kewangan. Bila kita menyentuh soal KWSP iSinar ni, para pemohon ataupun ahli KWSP, diorang ada masa 6 bulan untuk membuat permohonan. Jadi soalan saya, sebelum mereka membuat permohonan tu, macam mana diorang ni ataupun anak muda ni patut tahu akan jumlah yang tepat untuk dikeluarkan? Dia berbalik kepada planning. Those who fail to plan, plan to fail. Mereka yang gagal merancang akan merancang kegagalan. So sama juga untuk kewangan, bila kita gagal merancang kewangan kita, kita akan merancang kegagalan dengan kewangan. So kalau kita nak tahu berapa kita perlukan duit tersebut, yang pertama kita kena buat adalah kita kena plan. Berapa kita nak belanja, berapa kita nak simpan, belanja dan juga invest, labur tadi. Bila kita dah plan apa kita punya perancangan, barulah kita tengok resources yang ada. Kalau perancangan tersebut boleh menggunakan duit yang sedia ada dalam poket kita, maka kita sebenarnya tidak memerlukan pun wang iSinar ni. Sebaliknya, kalau perancangan tersebut menyebabkan kita memerlukan wang tambahan, sebab itulah kita akan apply untuk iSinar. Dan berbalik kepada topik asal, kenapa iSinar ni diperkenalkan oleh kerajaan, ianya adalah untuk membantu kita meneruskan kelangsungan hidup semasa pandemik COVID-19 ni. So susun ke perancangan kita untuk menguruskan kewangan, tengok resources apa yang ada dan kita akan tahu berapa kita perlukan nilai ataupun jumlah dari wang iSinar KWSP ni. Apa yang patut penerima-penerima ni buat dahulu selepas dapat je duit KWSP ni? Bila dapat je duit banyak dalam bank, semua orang akan mengalami orang kata culture shock lah, terkejut sedikit. So apa yang perlu kita lakukan adalah nombor 1, follow the plan. Kalau kita merancang saja dan kita tak buat, tak jadi juga. So that's why follow apa plan yang kita dah buat dan kena disiplin, kena tegas sikit dengan diri, betul-betul ikut plan tersebut. Ingat, wang iSinar ni bukan satu bonus yang diberi bantuan kerajaan ataupun apa orang kata duit majikan kita bagi bonus apa semua, bukan. Ini adalah duit kita yang kita pinjam dari masa depan. Wang KWSP sepatutnya kita gunakan untuk pencen, kita tarik awal untuk kita gunakan pada hari ini untuk tujuan-tujuan tertentu. So that's why ingat, ini bukan duit bonus, sebaliknya ini adalah duit untuk kita membantu perancangan kewangan kita ni tadi. Jadi disiplin, tegas dengan diri sendiri dan follow our plan. Tu anak muda kan sekarang dah terdedah dengan macam-macam ilmu investment pula, main saham, beli rumah lah, beli emas lah. Jadi sebagai perancang keuangan, adakah saudara Azra'i setuju anak-anak muda ni diorang bawa keluar duit KWSP iSinar ni and then diorang letak untuk investment ataupun pelaburan dalam sama ada dalam jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek? Dia ada 3 mungkin tujuan dari iSinar ni. Pertama, kita nak meneruskan kelangsungan hidup. Jadi untuk mereka yang meneruskan kelangsungan hidup, mungkin mereka tidak ada lebihan wang untuk buat pelaburan.
Kedua, untuk orang yang nak mulakan pelaburan, contohnya nak memulakan perniagaan. Sebab kita nak meneruskan kelangsungan hidup, kita kena ada income. So dapat RM5,000 ni mungkin kita boleh buat stall burger secara kecil-kecilan dahulu untuk mendatangkan income kita. Dan ketiga, mereka yang nak mengembangkan perniagaan ataupun mengembangkan pelaburan mereka. Jadi macam mana kita nak tahu di mana kita berada? Again, follow the plan. Itu yang pertama. Dan kedua, start small. Jangan dapat RM5,000, RM10,000 sedebuk terus nak go apa orang kata, terus nak pergi besar, all in, all big kan. Bahaya. Sebab risiko dekat situ adalah kalau kita letak RM10,000 dan gagal semua RM10,000, dan duit ni adalah pinjaman dari masa akan datang, masa depan kita. Sebab itu risikonya sangat tinggi, belajar menguruskan risiko dahulu. Kalau kita baru betul-betul nak bermula, saya tidak galakkan sangat untuk mula dengan duit Sinar. Tapi kalau baru nak bermula dan nak juga guna, start small dahulu. Mula mungkin dengan RM100 untuk pelaburan. Mula dengan kelas dulu, join kelas, belajar dan sebagainya, barulah kita akan nampak perjalanan kita ni tadi. Katakanlah tiba-tiba dia dapat duit Aisina dan sebagainya, dan tiba-tiba ada rezeki lebih, dan duit KWSP tu ada lebih juga. Apa yang patut penerima-penerima KWSP ni buat dengan duit lebihan yang diorang ada pada tangan tu? So kalau kita nak laburkan semula duit ni ataupun kita nak simpan, sebaiknya cari satu tempat yang ada low risk investment. Contohnya kita ada ASB, kita ada saham-saham di bawah ASNB, di bawah pelaburan Permodalan Nasional Berhad PNB. Kemudian kita ada tabung haji. Sebab kalau tidak untung sekalipun, sekurang-kurangnya kita tidak rugi. Sebab kalau kita masuk tempat yang rugi, baik kita jangan keluarkan Aisina ni, kita biar je dalam KWSP. Sekurang-kurangnya ada dividen tadi. So itulah cara yang kita boleh gunakan untuk kita simpan ataupun laburkan dengan lebih selamat menggunakan duit EPF ataupun duit Aisina kita ni. Sebagai seorang penasihat kewangan untuk anak-anak, especially untuk anak-anak muda lah kan, apa nasihat Azrael kepada anak-anak muda ni lah? Dia berbalik kepada menguruskan kewangan. Apa yang kita kena ingat dalam pengurusan kewangan, first we have to save, spend, invest. Kalau kita tengok beli phone yang mahal-mahal tu sebagai satu pelaburan untuk bisnes kita, then go for it. Tapi kalau kita beli phone untuk kita bermewah-mewahan dan menunjuk, jangan. Kalau ada keperluan dan ada kemampuan, go for it. Tapi kalau ada keperluan tanpa kemampuan, tak jadi juga. Ada kemampuan untuk kemewahan, kena berpada-pada. Kalau beli rumah yang pelaburan sekalipun, tapi niat dia untuk menunjuk pun tak jadi juga. Sebab tu kita guna slogan ataupun kita guna tagline, kewangan berhemah. Kita nak orang membelanjakan duit tersebut dengan berhemah. Sustainable. Lebih sangat pun tidak, kurang sangat pun tidak. Biarlah berpada-pada. Memandangkan Azrael pun antara orang yang rajin berkongsi dekat media sosial tentang kewangan ni. So mungkin penonton-penonton nak follow Azrael, mungkin Azrael nak kongsi kan? Bila kita cakap tentang pelaburan, pengurusan kewangan ni, apa yang paling penting pelaburan yang kita kena dahulukan adalah labur dalam ilmu. Ada banyak buku tentang kewangan dalam pasaran. Kalau tak tahu, boleh beli juga 6 angka menjelang 25 dan juga 6 angka menjelang Disember. InsyaAllah perkongsian saya itu sedikit sebanyak dapat membantu anda. Mulakan dengan pelaburan yang serendah RM100 untuk membeli buku dan baca. Sebab RM100 untuk kita beli dan baca inilah yang akan membawa kita ke arah kejayaan atau kegagalan. Kalau nak belajar dengan lebih lanjut, boleh juga follow Twitter saya, Azrael Muhammad. Ataupun boleh follow Instagram saya, Azrael Muhammad. Setiap malam saya akan buat IG live berkongsi tentang pengurusan kewangan dengan semua anak muda. Free saja. Buku bayar sikit lah, tapi kalau follow dekat social media, free. Ini semua adalah bertujuan untuk membantu semua orang dapat ilmu, kemudian kita akan melabur, menguruskan kewangan dengan lebih baik untuk masa akan datang. Pada korang semua, jaga-jaga, jangan seronok sangat dengan duit KWSP tu, sebab itu adalah pinjaman masa depan kita. Kita pinjam daripada masa depan kita. Sehingga kita berjumpa lagi, dan jangan lupa untuk download aplikasi Shock di Google Play Store dan juga Apple App Store serta Huawei App Gallery. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.